kat sini kamu tulislah. Alright, walaupun kita tahu daripada ayat yang ini, okay, sel hidup memerlukan bahan dari persekitaran. Kita kena ingat, barang yang kita makan tu, okay, akhirnya dia akan menjadi zat. Zat itu sebagai nutrien, contohnya glukos, okay, contoh lipid. Semua tu adalah nutrien yang harus dibawa ke sel. Okay, sebab sel memerlukan dia. Okay, pada masa yang sama, proses metabolisme, okay, dalam sel menghasilkan barang buangan. So, barang buangan ini perlu disingkirkan daripada sel. Kalau tak, dia akan merosakkan sel. So, barang buangan ni contohnya seperti gas karbon dioksida, urea dan sebagainya lah. Nitrogen, okay, yang dalam bentuk disposable yang kena buang. Okay. So, bagi meneruskan proses hidup, sel harus membenarkan hanya sesetengah bahan masuk dan keluar. Baik. So, dekat sini, ini adalah bahan-bahan yang dibenarkan oleh sel untuk dibawa masuk ke dalam sel dan juga keluar sel. So, kalau kamu tengok kat sini, nampak tak anak panah ni? Kalau anak panah ni bermaksud dia masuk ke dalam sel. Kalau anak panah keluar, maksudnya dia keluar. So, karbon dioksida adalah bahan buangan, alright, sel, dia akan keluar. Oksigen adalah bahan yang diperlukan untuk masuk ke dalam oleh sel, maka dia akan dalam bentuk masuk ke dalam. So, di sini C ini menunjukkan bahawa pergerakan gas karbon dioksida. Ni cikgu bagi clue dulu ni, satu ni contoh. Okay, pergerakan gas karbon dioksida dan oksigen. So kalau kamu nak detail lagi, kamu buatlah oksigen masuk, karbon dioksida keluar dari sel. Alright? Okay, so C kita dah buat. Cikgu nak kamu settlekan A, settlekan B dan seterusnya. Yang ini je lah. Ni. Boleh? Lepas tu kita bincang. Jangan tak buat. Cuba dulu. Alright? Okay. Ada soalan? Ada soalan tak? Okay. You all boleh tulis kat kertas. Lukis balik, tulis kat kertas. Ataupun print. Okay. Kemudian ikutlah. Terserah. Kalau ada yang ada guna pen canggih tu kan. Digital pen tu ke suka hati korang lah nak pakai apa. Yang penting at the end kena ada jawapan dia. Boleh? Ada soalan? Apa kelas ni senyap sangat ya? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, boleh jawab. Tulis keluar masuk je lah. Tulis keluar masuk je. Macam cikgu cakap tadi lah. Tulis ikut simbol tu lah. Kalau tahu simbol tu, kalau tak tahu better tulis. Contohnya O2 tak tahu. Tulis oxygen gas. Lepas tu O2. Alright? Kalau dah tahu tak apalah. Tapi pastikan ada perkataan gas. Tulisan gas. Gas O2. Kalau tak ada gas, salah. Sebab sebatian O saja dengan sebatian O3 dengan sebatian O2 tak sama. Alright? So hati-hati. Boleh? Ada soalan lagi? Okey, contohnya ni hormon. Hormon pun sama juga. Hormon dia akan keluar dan masuk. Begitu juga neurotransmitter. Dia akan keluar dan masuk. Neurotransmitter ni dekat sistem saraf. Hormon ni dekat sistem apa? Ni dia. Luqman lama. Luqman, hormon sistem apa Luqman? Luqman Syamsul Muzli. Luqman, hormon apa? Kita tengok dia baca ke tak. Tak ingat aku. Mana boleh tak ingat? Sekejap. Tak ingat ni, tak baca. Kamu tak datang kelas hari tu. Cepat kita tunggu. Hormon.
Tak tahu. Kalau tak tahu Luqman baru. Cuba cakap Luqman baru. Hormon tu apa? Dia bukan. Maksud saya dia berada dalam sistem apa? Mana Luqman? Luqman Hakim. Luqman Hakim. Luqman Hakim. Ya, cikgu. Endokrin? Cuba kita. Hormon. Alamak, cikgu dah sebut pula. Cikgu sebut apa tadi? Si baik tak dengar. Ni, hormon ni. Hormon ni dalam sistem apa? Tak tahu. Lupa. Lupa cikgu. Lupa. Okey. Siapa yang kita nak kenakan ni? Akil? Hormon dalam sistem apa, Akil? Sistem pembiakan. Memang sistem pembiakan ada, tapi kita tak panggil sistem pembiakan. Okey, Taha pula. Kita ada 11 sistem, betul tak, dalam badan kita? Sistem pembiakan, sistem pencernaan. Hormon bawa sistem apa? Endokrin. Betul. Sistem endokrin. Di dalam sistem endokrin. Kerja sistem endokrin ni dia hanya membuang pula. Mengeluarkan hormon. Okey? Bagus Taha. Alright. So teruskan. Boleh? Cikgu bagi 5 minit cukup tak? Cukup kot. Tengok anak panah ya. Okey. 5 minit boleh? 5 minit cukup tak? Tak InsyaAllah. cukup. Tak cukup. Okey, cukuplah kot. Alright. Buat dulu. Cikgu ada hantar dekat email, dekat WhatsApp kan? Okey, download ya. Madam, Ya. saya tak faham lah. Jawapan dia kena jawab macam mana? Jawapan dia kena jawab macam mana? Contoh yang tadi tu oksigen gas dan juga karbon dioksida. Oksigen gas dia kata keperluan pergerakan bahan merentasi membran plasma. Kita dah tahu dia membenarkan sesetengah bahan untuk keluar dan masuk kan. So ini bahan-bahan yang boleh keluar dan masuk melalui plasma membran. Contoh yang cikgu bagi tadi C. C itu contohnya gas karbon dioksida dibawa keluar dari sel melalui plasma membran dan oksigen dibawa masuk. Macam itulah. Yang lain kamu jawab. Boleh tak? Semua jawapan macam tu jawab dia. Siapa tu? Luqman. Luqman. Ya. Lebih kurang lah kot Luqman. Tapi tengoklah bahannya.
Oh, okey. Kalau D tu bahannya bukannya gas carbon dioxide kan? Ya. Gas carbon dioksida. D tu adalah nutrien. So ikut berdasarkan jawapan yang diberi kat situ. Okay, ini Okey. penting ni. SPM selalu ditanya bahan-bahan ni. Walaupun textbook tak ada kan. Okay, kurang-kurang kena tahulah. Alright. Buat. Ada lagi soalan? Bagus. Tanya lagi soalan. Ada soalan tu tandanya tahu sangat tu. Siap dah ke? Belum? Belum. Okey. Dah, siap ke? Boleh kita bincang? Siapa belum siap? Baik dengan aku. Belum. Siap lagi? Okey. 2 minit lagi Marah sangat tu.
Okay, dah. Time's up. Alright, jom kita bincang. Okay, kita mulakan dengan Hazmi. Cik Hazmi, pilih yang mana kamu nak. Penerangan. Pilih substance ataupun bahan apa yang kamu nak kat sini yang boleh bergerak, masuk ataupun keluar ataupun dua-dua sekali ke dalam sel. Azmi? Azmi ada situ tak? Ada madam. Okey. Azmi, kamu start yang dulu. Kamu E. pilih yang mana? Yang E. E. Ah. Okey, E. Kenapa dengan E? Itu jawapan dia mineral ion. Saya tak dengar. Azmi, kuat sikit. Mineral ion. Madam. Mineral ion. Betul. Ion mineral lah kalau Melayunya kan? Betul. Kita tak ambil yang bawah ni, kita ambil atas. Ion mineral. Contoh-contoh ion mineral yang keluar masuk. Contoh? Tak tahu nak sebut ni. Tak tahu nak sebut. Tak tahu cakap tak tahu, tak apa. Kalau tahu sebut. Okey. Ion natrium. Betul. Ion kalium. Ion kalsium. Ion barium dengan ion kuprum. Okey, so ion-ion ni memang kita jumpa dalam jadual berkala. Chemistry kan? Okey, dia ni dianggap sebagai macam logam. Tapi dia bukanlah logam berat kan. Kalau dia combine tu barulah dia jadi. Tapi dia bila dalam keadaan ada positif dan negatif, selalunya dia dikenali dengan nama ion. So ion ni dia adalah bahan yang diperlukan oleh badan kita. Contohnya ion sodium ni kan, ion natrium ni dengan helium ni. Kalau dua ni tak ada dalam badan kita, macam mana pergerakan neurotransmitter, sistem saraf kita nak berjalan dengan baik. So banyak sebenarnya faedah ion-ion ni. So ion-ion ni dia akan masuk, keluar dan dia akan merentasi. Alright? Sentiasa ada pergerakan ion ni. So dia akan balancekan bendali dalam sel kita lah. Okay? Bagus Hazmi. Alright. Siapa lagi yang belum kena ni? Mus? Mus mana Mus? Mus ada ke tak? Mus ada. Mus, pilih satu. Mus ni mana ya? Tak ada pula tulis kat sini. Mus? Hilang dah. Okay, tak apa. Siapa volunteer? Asfa? Okay. Asfa, bagi satu. Korang dengar suara saya ke tak? Dengar. Dengar. Tapi kenapa tiada jawapannya? Mus tak berbunyi. Asfa. Ada. Jawab. Ana, jawab. Yang mana? Susah sangat ke soalan ni? Tenang aja ni. Asfa, tak nak jawab? Saya sebenarnya tak tahu jawab macam mana. Jawab je. Macam tadi, kawan kamu jawab pergerakan keluar dan masuk ion mineral. Kan ion mineral keluar dan masuk. Lagi? Tadi di sini jelas ni. Inilah barang-barangnya. Ni lah. Kamu refer kat sini je.
pengambilan atau kehilangan apa? Ni apa ni? Refer kepada ni. Ni apa? H2O apa? Tak kalah ni. Air. Tak tahu. Air madam. Air. Nama ada sel tu ambil air ataupun air tu dia keluar. So dia balance lah. Maknanya dia akan berada dalam keadaan isotonik. Okey, saya tahu pagi tapi kena cegas. Okey, so pengambilan dan kehilangan apa tadi? Aswa? Air. Air. Okey. Next. Siapa pula lagi ni? Iman. B. Okey. Apa B? Penyerapan dan penyingkiran hormon dan neurotransmitter. Okey. Kalau saya cakap pergerakan keluar dan masuk neurotransmitter dan hormon. Okey, sebab benda ni benda yang baik ni. Jadinya kalau kita cakap penyingkiran kan dia macam zalim sangat bunyinya kan. Okey, pergerakan keluar dan masuk. Okey, kena sebut keluar dan masuk. Hormon dan neurotransmitter. Bagus Iman. Macam itulah. Sofi? Ya, madam. Jawab. Satu. F. Okey. Amonia dan urea keluar Dari dari rumah. plasma membran. Bukan. Keluar dari sel. Keluar dari sel Melalui melalui membran plasma. pandai. Jangan salah sebut. Okey, dia bukan keluar daripada plasma membran. Melalui plasma membran. Tapi dia keluar daripada mana? Daripada sel. Okey, lain maknanya tu. Alright. Nabil. Nabil. Mana Nabil? Nabil. Saya Nabil, mana kamu pergi? Kelas yang lepas? tidur. Innalillah. Tertidur? Pukul 3 tidurnya. Okey, lain kali jangan tidur ya. Tidur boleh. Waktu kelas bangun ya. Okey. Nabil. D. Pergerakan keluar dan masuk glukosa, asid amino, asid lemak dan vitamin. Ya, itu semua apa benda? Nutrien. Zat. Okey. Okey. Nutrien. Okey, nutrien ataupun tu English lah. Kalau Melayu mungkin zat. Alright. Bagus. Nabil kan? Okey. So, glukosa ni semua makanan kita lah. Building up untuk sel kita. Okey. Siapa lagi Madam. Ya. Yang F tu tadi jawapan apa madam? F. Pergerakan keluar. Amonia dan urea. Amonia dan urea ini adalah bahan toksik kepada badan. Bahan macam karbon dioksida lah. Bahan metabolisme dia. So dia kena dibawa keluar. Nampak dia tak masuk ke dalam sel. Dia dibawa keluar daripada sel melalui plasma membran. Amonia dan urea. Right? Boleh? Itu sebab kita keluarkan air kencing, kita keluarkan garam melalui kulit kita. Itu semua barang-barang penyingkiran lah. Okay. Apa lagi yang tak pernah kena ni? Mus mana Hazmi dah ke? Hazmi. Orang yang pertama tadi Kan? Okay, dah settle. Tak ada apa lagi dah. Alright, dan akhirnya kenapa enzim ni keluar? Enzim ni kan benda bagus. Kenapa dia keluar je? Kenapa dia tak ada masuk ke dalam? Ding. Tu soalan kebat. Kenapa enzim ni dia keluar je? Dia tak masuk. Yang ni kita tahu. Kan? Dia ni adalah bahan buangan. Memang dia keluar je.
Mostly yang lain ni semua keluar masuk. Ini pun bahan buangan, keluar je. Oksigen bahan yang diperlukan, that's why dia masuk. Soalan ni kita bagi kat Taha. Taha, kenapa enzim ini keluar? Sedangkan kita tahu enzim ni bagus kan? Tak tahu madam. Ni kalau Taha boleh jawab ni, saya bagi 10 sen. Okey, siapa boleh agak-agak jawab? Kenapa enzim dia keluar je? Madam, kalau saya tengok dia kata untuk bukan communication tapi untuk kerjaan kat luar. Tak tahu, saya pun tak faham kerjaan apa. Kerjaan kat luar. Enzim tu. Enzim tu memanglah tugas dia sebenarnya mempercepatkan tindak balas badan kita. So kalau badan kita ni tak ada enzim, kita ada berjuta-juta enzim dalam badan kita. Kalau tak ada, badan kita memang tak berfungsi dengan baik. Itu sebab kalau kita demam, enzim kita sebenarnya rosak. Once dia rosak, that's it. Tak boleh dibaiki lah badan. Maknanya itu sebab kita kalau demam panas, semua orang risau. Sebab enzim ni sebenarnya akan terurai. So once dia terurai, dia takkan boleh dibentuk semula, maka tibalah masanya untuk kita berjumpa Tuhan. That's what happened. That is why orang takut kalau demam panas. Sebenarnya apa yang terjadi adalah enzim ni terurai. So enzim ni tugas dia mempercepatkan kadar tindak balas badan kita. Tapi dia keluar dari sel. Persoalannya ni kenapa dia keluar? Dia ada kaitan dengan tugas utama sel. Tugas utama sel buat apa? Jen nampak tak? Dia relatekan kaitan perkara-perkara biologi ni kan, dia relate je. Apa tugas utama ataupun produk utama. Sel ni macam saya cakap sebelum ni, dia macam satu kilang buatan kan, macam satu bandar membuat kilang. Membuat barang. So, barang dia adalah enzim. Kan? Enzim ni adalah protein. Masih ingat lagi tak? Alah korang ni. Macam mana ni? Kita dah pergi jauh dah ni. Betul tak? Tugas utama sel membentuk protein. Ingat tak? Yang dia pergi dekat endoplasmic reticulum kasar tu. Alah, tak ingatlah tu. So, dia membentuk protein. Itu sebab ini adalah produk sel. Maka dia dibawa keluar untuk digunakan oleh seluruh tubuh. Okey, boleh? Nampak tak? Boleh tak? Kenapa ni? Cuba aktif sikit. Okey, so ini adalah gambar sel. Membrane. Alright, membrane plasma. Walaupun nampak macam tak ada apa gate ni, tapi sebenarnya gate ni canggih gila. Inilah dia. Alright. Membrane plasma ini, baik, kita tengok dulu buku teks. Ya. Menurut model Mosaic Bendali, ini nama model dia. Bentuk dia yang very complicated ini dikenali sebagai Mosaic Bendali. Kenapa? Kalau kita tengok bawah mikroskop, bentuk dia, pernah tengok mozaik tak? Kat rumah kamu mesti ada kan? Lantai mozaik ke, dinding mozaik ke. Dia macam ada struktur dia sama je. Alright? So sama juga dengan, itu sebab bila tengok bawah mikroskop nampak dia macam bendali mozaik. So dia nampak macam bergerak kan, dan juga dia ada nampak komponen-komponen yang agak macam mozaik punya shape. Sama je bentuk dia. Itu adalah sebenarnya gambaran protein lah, di antara yang
bulat-bulat banyak ni, di antaranya ada protein. So dia membentuk macam bentuk mozaik lah. Contohnya ini putih, ini hitam. So dia nampak macam bentuk mozaik. Itu sebab dia dipanggil model mozaik berdalih. Alright? Okay. Benda ni tak susah tau. Senang je. Alright. Molekul protein terapung dalam dui lapisan. Protein yang mana? Protein yang ini. Alright. Dia terapung di antara dua lapisan. Dui lapisan. Dui lapisan apa? Dui lapisan fosfolipid. Fosfolipid yang mana? Yang ni. Inilah dia fosfolipid. Yang macam kaki, kepala. Alright. So dui lapisan maknanya satu lapisan, dua lapisan. Dui lapisan. So, plasma membrane kalau kita nak cerita, satu bentuk dia sebagai mozaik berdalih. Iaitu dia mempunyai dui lapisan fosfolipid. Apa maksud fosfolipid? Lipid ni kita tahu lemak. Kat tengah ni, okey, yang kaki ni adalah lemak. Lemak. Kita tahu lemak, boleh tak lemak bercampur dengan air? Boleh. Boleh. Lemak. Tak boleh madam. Minyak. Boleh. Minyak campur dengan air. Tak boleh kan? Alright. So, bila dia tak boleh bercampur dengan air, fosfolipid ni, okay, itu sebab dia bersifat hydrophobic. Phobic from the word phobia. So, dia fobia dengan air. Maknanya, air tak boleh meretasi kawasan ni. Okay. So, eco ni, fosfolipid, nama pun lipid. Cuma tambah fosfor. Alright. So, lipid. Lipid apa? Lipid bilayer. Dui lapisan. Kepala dia pula, okey. Imagine kalau misalnya dia ni, lipid ni, dia tak suka air. Air tak boleh masuk melalui dia. Tapi macam mana pula air boleh pula kita tengok tadi kan? Air boleh bergerak dengan mudahnya keluar dan masuk. Siapa yang bantu? So dia mesti ada sesuatu yang bantu. Yang bantunya adalah ni, biji-biji ni. Yang dikenali dengan nama fosfat. Fosfat ni dia ada cas. So sesuai sangatlah. So dia boleh attract water. And dia akan membawa water keluar dan masuk dengan aman. Tetapi dalam pada masa yang sama, imagine kalau roti tu kamu rendam dengan air, apa jadi dengan roti tu? Dia lembik dan hancur kan? Ataupun kertas. So imagine, kalaulah air boleh keluar masuk dengan mudah, sepatutnya benda ni mudahlah runtuh. Tapi kenapa dia tak runtuh? Itulah tugas dui lapisan fosfolipid ni. So maknanya walaupun dia membenarkan air keluar dan masuk, tapi disebabkan dia ada struktur yang hydrofobia ni menyebabkan dia stable. Dia tak putus pun. Okey. Boleh? Faham tak? Itulah specialnya dia. Sepatutnya kamu kena tanya badan kita ni memang penuh dengan air. Kalau misalnya sel kita ni, sel membran kita ni dibuat daripada bahan yang boleh attract air, sepatutnya dia memang kena attract air lah. Kalau tak macam mana air boleh mengalir masuk kan? Okey, tapi kenapa dia boleh tak hancur pula? Inilah dia, disebabkan struktur dia macam ni. Alright? Setakat ni dapat tak? Dapat. Okey, bagus. Seorang aja dapat. Yang lain dapat angin. Yang lain dapat ke tak? Acik jawab sikit. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Faham? InsyaAllah. Allah. Alright, dah. Boleh Okey, then lepas tu, okey, di antara dua lapisan ni, alright, ini memang struktur dia daripada kamu hidup ni, belajar ni, first time tengok, sampailah kamu mati. So macam ni lah, tak ubah dah. Kecuali kalau kamu cerita, ada sedikit perubahan. Tu lain cerita lah. Okay, kena buktikan lah. Bukan simply-simply je. Alright, okay. Lepas tu di antara lipid
dui lapisan ini ada protein. Nampak ni protein. Inilah punca utama kenapa banyak barang boleh dibawa keluar dan masuk. Okay, kalau kamu tengok, kan? Banyak barang boleh keluar masuk. Ada berapa? Ada berapa ni Taha? Boleh keluar masuk bahan-bahan? Banyak. Berapa? 10. Ada? Ada berapa? Kategori dia. Kategori. Ada 6 lah kan? Kategori, betul? Ada 6 kategori bahan yang boleh dibawa masuk. Tapi kalau kita tengok ni, banyak. Alright. So, macam mana pula dia boleh senang-senang bawa masuk, bawa keluar? Disebabkan setengah tu, dia boleh merentasi terus. Macam kita tengok tadi, kartun tadi, setengah tu dia kena melalui protein pembawa ni. So yang besar-besar, dia tak guna ni. Dengan kebenaran sahaja, dia boleh melalui protein pembawa ataupun protein liang. Alright? Setakat ni boleh? Taklah susah mana kan? Okay. Lepas tu di antara dui lapisan fosfolipid ni ada kolesterol. Biasa dengar kan perkataan kolesterol ni? Betul? Betul. Kolesterol ni baik ke jahat? Banyak sangat jahat. Okey, selalu kita dengar jahat je kan. Padahal kolesterol ni ada yang baik. Dan kita perlukan kolesterol. Kolesterol ni tugas dia apa? Okey, dia akan duduk dekat lipid sebab dia ni lipid. Okey, walaupun nama dia tak bunyi lipid tapi dia lipid. So dia duduk di antara dui lapisan fosfolipid. Apa tugas dia? Mana dia ni? Ni. Terdapat molekul kolesterol di antara molekul fosfolipid. Kolesterol, kalau dia tanya apa tugas kolesterol? Dia menjadikan dui lapisan semakin kuat. Lebih fleksibel. Kurang telap terhadap bahan larut seperti bahan larut air seperti ion. So inilah tugas dia. Penting ke tak penting? Penting. Kalau si suami tu suaminya adalah dui lapisan fosfolipid, isterinya adalah kolesterol. So they need each other. Sangat penting. Tapi kalau terlampau banyak kolesterol, habislah. Menutupi sini, kenalah heart attack pula. Alright? Okay. Lepas tu dia teruskan lagi ayat ni. Ni ayat ni very good ni. Kamu simpan ayat ni baik-baik. Kalau soalan tanya, kolesterol tu apa? Dia lipid. Apa tujuan dia berada dekat plasma membrane? Inilah dia jawapannya. Okay, dui lapisan fosfolipid, protein dan kolesterol tidak statik. Maknanya apa? Bayangkan kalau dia statik, habislah sel kita kan. Macam mana nak buat pergerakan. So dia akan beralun-alun. Sebab dia kan ada, bayangkan kamu kapal dikelilingi air. So dia beralun-alun. Sama juga dengan konsep plasma membrane. Okay, dia tak putus tapi dia beralun. Dia ikutlah keadaan di sekitar dia. Alright. So dia tak statik tetapi membentuk satu struktur dinamik dan fleksibel. Okay. Disebabkan kefleksibelan ni lah, maka dia menjadikan membran plasma mempunyai sifat berdalih dan lebih fleksibel. Okay, penting kolesterol ni. Alright. Okay. Lepas tu kamu nampak ada beberapa benda lain lagi. Okay, contohnya kamu akan nampak protein tadi ni. Protein liang dan protein pembawa. Dia tak sama tau. Alright? Protein liang dan protein pembawa. Nanti kita tengok lebih lanjut. So, apa tu protein liang dan protein pembawa? Okay. Terdapat pelbagai jenis molekul protein yang terbenam. Sama ada separa atau sepenuhnya. Maksudnya, okey, ada yang terbenam separuh je.
tak sampai ke bawah pun. Ada yang terbenam penuh macam ni. Alright, so sepatutnya yang ni ditunjuk lah. Ni mungkin separuh benam je lah. Tu maksud dia. Boleh? Boleh tak? Boleh. Baik. Boleh, madam. Molekul protein berselerak secara meluas. Tu sebab bila tengok bawah mikroskop dia macam mozaik. Alright, dia ada hitam putih. Contohlah kononnya. Alright, so yang hitam tu adalah protein molecules. Okay, secara meluas di antara dua lapisan fosfolipid. Molekul protein yang liang atau terusan yang disebut protein liang, manakala protein yang berfungsi sebagai pembawa disebut protein pembawa. Ya, ni. Kalau yang liang ini dia tak ada pintu automatic gate. Alright, dia main masuk keluar macam tu je. Kalau protein pembawa dia ada automatic gate. Orang tu dibenarkan masuk, baru dia buka pintu, tekan automatic. Alright, itu beza dia. Kenapa penting? Kemudian kita tengok. Alright, so kena pastikanlah ada dua jenis protein. Satu liang, satu pembawa. Okay, apa lagi yang kita nak perlu tahu? Lepas tu dia ada glycolipid. Glyco ini ambil dari perkataan karbohidrat. Ini adalah rantai karbohidrat. Maksudnya banyak glukosa bertindan dipanggil glyco. Okey. Lepas tu dia ikat dekat lipid membrane. Maka dia jadilah glycolipid. Kalau misalnya glyco karbohidrat ni okey, melekat dekat protein dipanggil glycoprotein. Senang kan? Senang? Okey. Nampak ni. Setengah protein dan lipid mengandungi rantai karbohidrat yang terlekat padanya dan disebut glycoprotein dan glycolipid. Macam cikgu cakap, ingat, glyco maknanya rujuk kepada karbohidrat. So kalau di glycoprotein dia ikat dekat protein molecules. Kalau glycolipid dia ikat dekat lipid molecules. Apa tugas dia? Tugas dia bertindak sebagai reseptor untuk hormon seperti insulin menstabilkan membran dan membentuk ikatan hidrogen bersama air. Banyak gila tugas dia. Right. Yang pertama sebagai molekul reseptor. Maknanya dekat atas membran ni, diorang ini akan menjadi reseptor. Diorang akan tangkap hormon. Supaya hormon itu, sebab kita tahu hormon boleh diperlukan oleh sel badan kan. Jadi kalau sel kita tak ada hormon, macam mana kita nak buat pergerakan? Macam mana proses badan kita nak bergerak dengan lancar? Okey, macam mana dia berlaku? Disebabkan oleh adanya reseptor yang kenal hormon tu. Okay, tugas dia itulah dia. Itu maksud reseptor. Boleh tak setakat ni? Boleh. Bagus. Okey, 2 minit lagi. Alamak. Korang ada kelas ke lepas ni? Contohnya seperti hormon insulin. Nampak tak? Okey, bila kita makan, ni kat salur darah tu penuh hormon insulin. Insulin tu diperlukan oleh sel nak balance out glukos tu. Kan? Maksudnya glukos tu boleh masuk, tak boleh masuk. Alright, so reseptor ni lah yang akan ambil signal tu lah. Alright, boleh? Ada soalan setakat ni? Selain itu, dia menstabilkan membran dengan membentuk ikatan hidrogen bersama air dan juga bertindak sebagai antigen bagi mengenal, membolehkan pengecaman sel. So maknanya, selain daripada reseptor untuk hormon, dia juga menjadi reseptor untuk antigen. Maknanya kalau dia nampak bakteria ke ataupun benda yang membahayakan sel, dia tak akan benarkan. Dia akan bagi sinyal. Okey. Semua orang kena bekerja keras. Lysosom kena keluar untuk matikan sel ni. Sel bakteria ni contohlah. Alright. So macam itulah. Itu tugas dia. So tugas dia 3 lah sebenarnya. Betul tak? Yang pertama,
menjadi molekul reseptor kepada hormon. Yang kedua, menstabilkan membran bagaimana dengan membentuk ikatan hidrogen. Yang ketiga, bertindak sebagai antigen bagi pemecahan sel. Okey, setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Macam senang Tak ada. Madam, Ya. yang apa tadi, yang kepala berkutuk tu kira dia sebenarnya apa, madam? Apa benda? Yang tadi apa ni, yang kepala berkutuk. Cuba madam buka ayat berkutuk. Kepala berkutuk. Cuba ayat atas. Mana? Tu. Phospholipid. Oh ni, kepala berkutuk. Ini dia. Dia rujuk kepada ni. Yang tu pun dia berfungsi untuk lindungi ni juga ke? Apa ni? Membran plasma ni. Ni dia. Dia kepala berkutuk sebab dia ada phosphate group. Phosphate group dia bersifat cinta pada air. Hydrophilic. Maknanya itu sebab air boleh attract to plasma membrane to go in and out. Sebab dia ada fosfor. Sebelum Lipid. keluar ke? Ya, dia ada fosfor. Kepala kutub dia. Dia ada kepala kutub. Ni yang attract water. This one heat water. So, bila dia heat and light, dia balance. Macam itulah. Okay, bagus Asfar. Faham ke tak? Okey, madam. Faham, madam. Alright, good. Ada lagi soalan? Tak tahu tanya, jangan malu. Korang semua tak ada perempuan dalam kelas ni, kecuali saya. Tu pun dengan suara je. So, tak payah malu. Okay. Boleh? Nanti boleh jawab tak soalan ni? Jawab kita besok kita bincang yang ni jawapan dia. Boleh? Right, lepas tu yang ni pun boleh jawab dah. Labelkan dia, kan? Contoh ni protein apa ni Taha? Protein liang. Bagus. Luqman lama ni yang ni apa ni? Yang cikgu tunjuk dengan cursor ni. Ni. Jeng. Susah ni. Luqman punya. Luqman Muzli. Luqman lama. Mana Luqman ni? Glikoprotein, madam. Glikoprotein. Macam mana kamu tahu dia glikoprotein? Sebab dia dekat atas protein. Sebab dia atas. Protein. Very good. Okay. Dah, korang jawab semua ni, besok kita bincang. Boleh? Boleh. Okay, ada soalan? Tak ada. Kita round table. Bermula daripada Hazmi. Ada soalan? Tak ada, madam. Hazmi ni senyap je orangnya. Luqman, Hakim. Luqman, kamu ada kat situ tak? Ya, Cik tak ada. Tak ada? Oh, saya tak kamu ada. Luqman Syamsul Muzli. Ni, madam. Luqman, ada soalan? Tak ada, madam. Ada. Akil? Tak ada. Okey. Kalau saya tanya soalan boleh jawab ke? InsyaAllah. Okey, apa nama model membran plasma? Model mozaik bendali. Very good. Okey, tahniah. Iman, ada soalan? Setakat ni kot. Tak ada. Okey, cuba ceritakan sedikit je, satu ayat je pasal membran plasma yang kamu tahu hari ni. Safe. Dia protect sel. Dia protect sel. Dia melindungi sel. Dia melindungi sel daripada apa? Daripada kuman. Okey, kuman. Macam mana dia melindungi sel? Dengan membenarkan barang bahan-bahan tertentu untuk masuk ke dalam dia. Okey, bagus Iman. Okey, Mus, ada soalan Mus? Mana Mus? Senyap je dari tadi Mus. Budak sekarang ni memang suka kartun ke? Anime ni ke apa ni? Semua gambar ni kartun aja ni. Mus ni tidur ke apa ni?
Ada. Okay, Mus. Mus, Ya. satu pasal sel pula. Satu pasal membran plasma. Satu ayat je. Cepat. Yang lain tu nanti fikirkan satu ayat pasal membran plasma hari ni yang kamu belajar. Mus. Okey, Ya. tak apa. Okey. Dia ada apa dia Dia ada? apa dia biarkan 6 jenis sel. 6 jenis sel Bahan. 6 jenis 6 jenis bahan. 6 Jenis bahan jenis keluar sel. Dia pun sel macam mana nak 6 jenis sel? Kan 6 jenis bahan. Okey, namakan satu bahan. Keluar dan masuk. Bahan hormon. Okey, dia keluarkan dan masuk, hormon boleh keluar dan masuk. Bagus. Mus. Okey, Sophie. Yang lain ni get ready yang bawah-bawah ni semua. Okey, bagi satu ayat pasal membran plasma yang kamu tahu hari ni. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Bagus. Asfa, dah semua ni bahan je ni. Satu ayat. Satu ayat. Satu ayat. Untuk memperkuatkan dua lapisan tu, kita kena ada kolesterol ni. Dekat mana kolesterol tu? Berada di mana? Dalam protein ke? Kat mana? Dalam fosfolipid. Di antara dui lapisan fosfolipid. Bagus Asfa. Nabil, next. Nabil, dah 7 minit dah ni Nabil. Curi masa orang lain. Cepat Nabil. 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 Apa? Nabil. Dia memang macam tu tau. Kelas saya dia tak boleh. Dia tak boleh. Pergi makan pun tak boleh. Dia akan tanya soalan. Bahaya. Okay Nabil. Satu je Nabil. Satu ayat je. Cikgu tak nak banyak. Satu je. Madam, kita tak sentuh endocytosis lah. Endocytosis? Endocytosis tu apa? Yang apa? Kalau Z luar nak masuk, nanti dia boleh apa? Membran dia akan buat satu sel untuk sel apa Z masuk. Tu kemudian lah. Kita mukadimah dulu. Kita kenal dulu. Kan? Bila kita dah jatuh cinta, barulah kita kenal luar dalam. Okey? Kenalah kenal dulu luaran dia. Mari kita tanya si Nabil ni. Dia tahu tak luaran membran plasma ni? Apa info yang hari ni? Nabil, satu je. Cepat. Kau cakap pasal bahan tak apa ke? Itu je ke? Lain? Okey. Nah, cikgu tunjuk gambar. Cerita sikit. Apa yang kamu tahu? Banyak kan info? At least satu je. Ceritalah pasal dia. Satu je. Cepat. Pasal yang apa tu nama dia? Apa? Kepala berkutuk. Kepala berkutuk. Kenapa? Ni. Dia yang cik kata dia cinta pada air. Okey. So dia ada dua lapisan fosfolipid yang mana kepala berkutub. Kelakar kan dengar? Kalau English, phosphate group. Ini kepala berkutub. Boleh lah. Kepala berkutub mencintai air. Lepas tu, Eko tidak suka pada air. Bagus Nabil. Boleh pun. Last but not least. Taha. Enzim ni dia dikeluarkan daripada sel melalui membran plasma ni.
untuk kegunaan badan. Ya, betul. Okey, produk sel iaitu enzim dikeluarkan melalui plasma membrane. Very good, Taha. You are the best. Okey. Tak ada dah kan soalan? Cikgu dah tanya seorang-seorang. So tolong baca. Kalau kamu tak baca, nanti kamu tak dapat. Okey, konsep dia. Okey, makin lama nanti macam tadi siapa? Iman tersebut. Okey, makin lama nanti keluarlah endositosis lah, whatever it is lah kan. So kena faham betul-betul. Alright? Tak ada soalan kan? Okay, tak ada soalan. Jomlah. Kita cabut. Okay, thank you for coming to the class. Jumpa lagi tomorrow. Baca nak? Oh ya, jangan lupa buat soalan yang cikgu bagi tadi. Tak banyak pun. Kalau kamu lukis balik pun lagi bagus. Masuk dalam buku. Buku latihan ada kan? Esok dah habis PKP, cikgu nak tengok buku tu. Penuh ke tidak? Okey, dah. Jom kita balik. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Bye. Bye.